Baik, tumpuan dari Perak hari ini, Kompleks Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak yang baru bakal dibina di Meru Raya Ipoh. Projek itu melibatkan pembinaan lebih 300 juta ringgit. Perinciannya bersama Muhammad Fahmi Muhammad Nur. Baik, terima kasih Alif. Kompleks Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perak yang baharu bernilai lebih 300 juta ringgit bakal dibina di Meru Raya Ipoh. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, projek berkenaan akan dibangunkan di atas tapak seluas hampir 12 hektar bagi menggantikan bangunan lama di Jalan Sultan Iskandar Ipoh. Dan 68 juta ni hanya adalah untuk tanah saja. So kita akan mohon dalam Rancangan Malaysia ke-12 Rolling Plan 3 tahun 2023 tahun 2023 untuk pembangunan pula. Untuk bangunannya lebih kurang dalam anggarannya 300 juta lah untuk pembinaan Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak. Lokasi pembinaan adalah bersesuaian setelah mengambil kira semua aspek termasuk keselamatan penduduk selain memastikan pentadbiran polis berjalan lancar. Beliau ditemui pemberita dalam lawatan kerjanya di Ipoh baru-baru ini. Kerja membaik pulih lapisan permukaan jalan di laluan Persekutuan FT239 Jalan Ampang Jelapang terpaksa ditangguhkan susulan terdapat mendapan tanah. Exco Infrastruktur, Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Negeri, Datuk Muhammad Zulkifli Harun berkata, mendapan itu dipercayai berpunca daripada resapan air berikutan kebocoran longkang di tepi jalan. Justru itu saya selaku Exco Infrastruktur mengarahkan Jabatan Kerja Raya JKR Negeri Perak melalui konsesi persekutuan untuk mengambil tindakan segera bagi tujuan kerja-kerja pembaikan yang akan bermula pada minggu hadapan insya-Allah. Ini merupakan langkah pembaikan kekal dan RM 700,000 daripada peruntukan kecemasan Kementerian Kerja Raya telah diperuntukkan bagi kerja-kerja pembaikan jalan tersebut. Penangguhan itu mengakibatkan kesesakan luar biasa khususnya ketika waktu puncak dan hujung minggu. Bagi mengelak kemalangan berlaku, tindakan awal diambil antaranya meletakkan papan lapis dan kanvas di atas permukaan mendapan serta menutup laluan satu lorong. Persatuan Nelayan Hutan Melintang memohon bantuan kerajaan bagi membebaskan 3 bot nelayan yang didakwa ditahan pihak berkuasa Indonesia. Menurut Setiausaha Eksekutif Koperasi Nelayan Hilir Perak, Ki J. Hai, ini berikutan penahanan itu tidak seharusnya berlaku kerana bot berada di dalam kawasan perairan negara. 3 bot terbabit adalah dari Bagan Pancor, Pantai Remis, Hutan Melintang dan Sekincan Selangor. Masing-masing ditahan pada 6, 8 dan 13 Disember. Kita nak minta jasa baik kerajaan kita supaya dapat bantu kita membebaskan ketiga-tiga bot ini yang ditahan oleh Indonesia pada minggu ini. Sebab bot kita beroperasi di perairan Malaysia dan kita tidak masuk kawasan Indonesia. Ketika bercakap dalam sidang media di Hutan Melintang Hilir Perak, beliau berkata rampasan tersebut mengakibatkan kerugian bernilai 4.5 juta ringgit. 251,734 individu daripada populasi dewasa di Perak telah menerima dos penggalak. Berikut kemas kini data vaksinasi di negeri ini setakat 16 Oktober. Paparan itu mengakhiri berita wilayah dari Perak. Terus amalkan kawalan kendiri, bersama-sama lindung diri, lindung semua. Semak temujanji dos penggalak di MySejahtera dan hadir mengikut ketetapan tarikh. Berita selanjutnya kita bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fahmi.